ma jaa fil qailah ba'da al-jum'ah, iaitu bab yang datang pada menyatakan tidur tengah hari kemudian daripada Jumaat. Ini yang orang Pulau Pinang tak ada masalah lah pasal kita kerja. Kan lepas sembahyang Jumaat masuk kerja balik. Orang Kedah masalah, dia cuti hari Jumaat, dia cuti. Bila lepas sembahyang Jumaat balik tidur bergelempang di rumah. Baik apa hukum tidur, dia kata pada hari Jumaat selepas sembahyang Jumaat. Ketahuilah saudaraku, adalah adat sahabat-sahabat Nabi SAW. Apabila datang waktu tengah hari, maka bersenang-senang diri mereka itu daripada kerjanya dan sebagainya dengan makan dan tidur sebelum daripada waktu gelincang matahari. Ini dia kata sebenarnya menjadi kebiasaan di kalangan sahabat Nabi. Sebenarnya tidur tengah hari ini sunat, tuan-tuan. Tidur tengah hari sunat. Sahabat-sahabat Nabi memang mereka buat macam ni. Seperti mana tidur selepas Aisyah, sunat. Lepas Aisyah, sunat tidur. Nak bangkit pula, bangkit tengah malam saat ini untuk semayang sunat. Kan? Ini menjadi kebiasaan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni bila tengah hari, kebanyakan mereka akan ambil time tu untuk rehat. Rehat, sama ada makan time tu ataupun tidur dan sebagainya sebelum waktu gelincang matahari, maksudnya sebelum masuk waktu lohor. Sebelum masuk waktu zuhur, time tu sahabat-sahabat akan rehatkan diri mereka, relax dan sebagainya, sementara nak tunggu masuk waktu zuhur. Begitu. Melainkan pada hari Jumaat, dia kata. Maka pada hari Jumaat itu beristirahat mereka itu kemudian daripada sembahyang Jumaat. Hari lain daripada hari Jumaat, sebelum zuhur mereka rehat. Hari Jumaat, lepas sembahyang Jumaat mereka rehat. Begitu. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala, ma kunna nataghadda fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nuqilu illa ba'da al-jum'ah. Maksudnya diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya tiada ada kami makan tengah hari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiada kami tidur tengah hari sebagaimana adat kami pada hari-hari pada hari Jumaat, melainkan kemudian daripada Jumaat. Dia kata kebiasaan kami pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, kecuali hari Jumaat, kami akan rehat-rehat dulu. Itu kebiasaan kami, dia kata. Tapi pada hari Jumaat, dia kata kami tak rehat. Kami sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat baru kami rehat. Itu kebiasaan kami, dia kata. Kerana yang tina akan perkara yang bersangkut dengan Jumaat. Pasal apa kami tak rehat sebelum Jumaat? Pasal kami duk buat persediaan untuk nak pergi masuk dalam sembahyang Jumaat. Ini tuan-tuan, yang Tok Khatib duk baca dalam khutbah tu kan. Kata hari Jumaat ini Sayyidul Ayyamil Usbu'. Hari Jumaat ini adalah pengulu kepada segala hari. Islam melihat hari Jumaat ni hari mulia, hari besar. Maka nak pergi semayang Jumaat tu dia kena ada preparation. Nak menunjukkan besarnya hari Jumaat dan semayang Jumaat. Kita di tempat kerja, kalau nak sambut orang besar mai, kita buat dah preparation. Seminggu sebelum tu lap tingkap, gantung yang tu, gantung yang ni, rumput pun potong apa semua. Tak buat bagi elok. Pasal apa? Pasal nak memuliakan orang besar nak mai ni. Demikianlah halnya hari Jumaat ni hari besar. Jadi nak pi sembahyang Jumaat tu dia ada preparation dia. Dia nak kena mandi sunat dulu, pakai pakaian bersih dulu, pakai wangi-wangian dulu. Pasal apa? Pasal kita nak pi sembahyang Jumaat. Sembahyang pada hari yang menjadi penghulu kepada segala hari. Tu sepatutnya adab kita dengan hari Jumaat. Maka sahabat-sahabat Nabi hari Jumaat mereka tak rehat, melainkan selepas dah selesai sembahyang Jumaat baru rehat. Begitu. Daripada mandinya dan pergi lekahnya dan lain-lainnya. Tu. Mereka tak rehat pasal apa? Pasal masa tu digunakan untuk mandi, untuk pakai pakaian yang bersih, untuk nak pakai wangi-wangian, untuk nak pergi cepat ke masjid. Maka itu sahabat-sahabat Nabi buat untuk nak memeliakan hari Jumaat. Maka kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, dan katanya lagi bermula hadis Sahal bin Sa'ad itu ada hadis yang hasan lagi sahih dan dikeluarkan dia di dalam oleh Bukhari di dalam sahihnya. Itu dia tuan-tuan. Bagus kalau sekiranya boleh buat begitu. Tapi kita kerja hari Jumaat payah kan, nak pergi masuk dalam pancok mandi bombrang berapa ramai satu pejabat tu bukan duk berebut nak masuk mandi pun haru juga.
kan. Tapi Islam suruh macam tu, kalau boleh buat macam tu, dia kata, sebagai nak tunjuk kata kita muliakan hari Jumaat. Begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi man na'asa yaumal jum'ah annahu yatahawwal min majlisi. Oh, yang ni pun ada juga dalam agama kita. Ni bab ni. Dia kata bab yang datang pada menyatakan orang yang mengantuk pada hari Jumaat bahawasanya beralih dia daripada tempat duduknya. Oh, sampai lagu tu garis panduan yang agama bagi. Mai sembahyang Jumaat duduk dengar khutbah ni mengantuk. Dia ada pula satu cadangan kepada orang-orang yang mengantuk ni, kepada para pengantuk ni. Dia ada cadangan pula kepada para pengantuk ni, kepada orang yang mengantuk ni. Dia suruh beralih, suruh keset bintang lain nak bagi hilang mengantuk tu. Dia nak abang apa? Dia nak abang kata ni khutbah ni penting, kena dengar. Tuan-tuan, seminggu sekali kita nak dengar nasihat daripada member ni, seminggu sekali. Seminggu sekali ni pula mai duduk tidur, karutlah. Jadi orang yang mengantuk, dia kata makan cendol pulut banyak sangat, kan? Orang yang mengantuk ni dia ada cara dia. Dia kata apa? Bangkit bergerak pergi ke tempat lain. Bila bangkit bergerak tu darah dia berjalan balik, hilang mengantuk. Dia suruh macam tu. Agama hadis Nabi ni sampai bab ni pun dia beritahu. Tu dia yang kata Islam ni satu pakej hidup yang cukup sempurna. Daripada sebesar-besar benda Islam bagi tahu sampai sehalus-halus benda, sekecil-kecil benda Islam bagi tahu. Ketahuilah saudaraku, ini satu kaedah yang diajar oleh Nabi kita bagi umatnya. Nabi ajar ni, cara ni Nabi ajar supaya tidak hilang dan tidak sia-sia kemaslahatan diri masing-masing dengan sebab ngantuk itu. Dia kata supaya tujuan kita main masjid ni tak sia-sia. Kita main ni pasal apa? Banyak pasal. Di antaranya nak dengar nasihat daripada member ni. Di antaranya nak tunjuk solidariti orang Islam. Nak tunjuk kata orang Islam ni kita solid dari segi taat pada agama ni, kita solid. Bila bunyi bang aja pakak masuk mai penuh masjid ni. Tuan-tuan bayangkan ni puak-puak hak bukan Islam hak duk keliling ni tengok, depa rasa gerun tu. Pasal apa? Gerun pasal orang Islam ni tunjuk depa ni jaga agama depa. Gerun tuan-tuan. Ni kita di Bukit Mentajam ni duk gerun dengan gereja Saint Anne aja. Sekali-sekali dia buat gathering, dia buat assembly, dia berhimpun sampai tutup jalan tau. Bila kita nak kena pergi masuk melilau kot dalam taman apa kan, nak keluar balik, kita nampak depa punya perhimpunan tu menggerunkan kita. Nampak kesatuan depa, nampak solidariti depa, nampak perpaduan depa tu. Tengok sampai tutup jalan dengan ramai orang mai. Pelik baik, pelik apa ni, pelik daripada Johor, Negeri Sembilan, Melaka, merasa tu Malaysia pekat turun mai. Kita tengok macam tu, rasa ni dalam diri kita ni rasa, ui kata puak-puak ni, kita rasa. Orang Islam kena tunjuk macam tu. Sekali-sekali buat mengaji kuliah bulanan apa semua ni, parking dia bagi penuh kat tepi jalan tu. Bagi depa tengok tu, depa rasa, ui orang Islam committed dengan agama dia. Kena, benda ni kena. Maka ini di antara hikmah hari Jumaat. Maka dia kata bila dah mai dah masjid, dah tunjuk dah kita mai ramai apa semua, puak-puak Cina tu mai tengok lena apa je, bukan mai nak dengar khutbah, karut juga puak ni pun, dia kata. Jadi kemaslahatan tu tak ada, ramai saja pakat-pakat tidur rupanya. Jadi tak maulah, dia kata kalau mai masjid pakat nak tidur, karut lah. Maka kita yang rasa mengantuk ketika duduk dalam masjid hari Jumaat khutbah duduk dengar ni, dia kata bangkit bergerak sikit bagi hilang mengantuk tu. Begitu. Iaitu apabila rasa mengantuk, maka bolehlah berubah daripada tempat duduknya. Daripada tempat duduk ubah bintang lain. Dia kata demikian suruh Nabi SAW, sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Ibni Umar an Nabi SAW qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW bersabda ia, idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisih. Apabila mengantuk seseorang daripada kamu pada hari Jumaat, maka hendaklah berpaling bangun, pi berubah daripada tempat duduk ke tempat lain. Tu dia, Nabi pesan macam tu. Kan Nabi pesan macam tu. Yang macam kita duk pi kursus-kursus ala-ala ni orang duk buat kan. Bila dia nampak mengantuk sikit, dia kata bangun. Dia suruh pakat-pakat bangun semua. Kan? Dia terbaik tuan-tuan cuba pejam mata. Dan memang kita duduk pejam dah tadi kan.
dia suruh kita pejam mata. Kita kata dia ni family kita ke apa. Tolong minta tolong tuan-tuan. Dia kata tolong pejam mata. Dia kata kita pun tinggal tak tahu apa, pakat bangkit berdiri, pakat pejam mata. Baik, jangan buka. Dia kata jangan buka mata. Baik tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan di mana arah kiblat kita. Dia kata gitu kan. Jangan buka mata. Dia kata semua jangan buka mata. Masing-masing cuba bayangkan tadi dia main tadi parking kereta tang mana, masuk kot tangga mana, naik pergi kot mana, masuk pintu mana. Baik, cuba bayangkan dalam perjalanan nak main tadi lintas masjid apa, cuba bayangkan kiblat kita belah mana. Dia kata kita ni duduk dalam kursus ni, pakai pejam mata, try bayang tengok, pakai tunjuk dia ni tunjuk kot ni, dia ni tunjuk kot ni, dia ni tunjuk kot ni kan. Pakai tunjuk habis semua. Baik tuan-tuan, jangan jatuh tangan, tunjuk arah yang tuan-tuan tunjuk. Baik cuba buka mata. Dia kata buka rata kiblat dah kan. Sebenarnya bukan ada apa, dia pun buat kesimpulan. Dia kata tuan-tuan, inilah yang dikatakan manusia, kita mempunyai ingatan yang berbagai-bagai. Ada orang ingat lagu tu, ada orang ingat lagu ni. Susah bagi kita nak menyatukan ingatan semua orang. Dia kata itu. Baik tuan-tuan, boleh duduk balik, kita sambung. Sebenarnya nak pergi hilang mengantuk, bukan nak abang sekiblat kot mana kan, nak pergi hilang mengantuk. Kita pun bila dah lagu tu duduk okey lah, tahan lah pula dalam 15 minit 20 minit kan, tengah jam tahan lah pula kan. Bagi yang kena pulut cendol tadi ni, dia tahan dekat 5 minit lagi pejam pula. Anak kena suruh bangun pula, suruh tunjuk apa ke pula, macam tu lah. Rupanya dalam semayang jemaat pun ada kaedah ni. Puak-puak motivator ni, puak hak duk buat apa-apa motivasi dekat orang ni, dia duk curi idea-idea Islam ni kan. Nak refresh balik orang yang dah letih dalam kursus ni, nak refresh balik. Di antara kaedah dia macam ni lah. Maka Nabi SAW dia bagi tahu, dia kata idza na'asa ahadukum, apabila seseorang daripada kamu duk main mengantuk, dia kata pada hari Jumaat, falyatahawwal min majlisih, maka dia kata beralih daripada tempat duduk tu pergi ke tempat duduk lain, supaya bila ada pergerakan hilang mengantuk. Begitu. Kerana dengan sebab bangun dan berubah dan berjalan itu satu wasilah yang boleh menghilangkan mengantuk. Kan kita nak drive jauh-jauh hari raya, nak balik pergi rumah mentua sana sini kan, mengantuk, berhenti dulu, pergi ambil air semayang. Itu salah satu wasilah nak hilangkan mengantuk. Berhenti dekat RNR punya tempat ni, pergi masuk pancong dia, ambil ayat semayang. Pahala pun dapat, kita boleh refresh balik diri kita yang dah lesu, dah letih ni. Kalau boleh tengok time, baru pukul 10, pukul 11 pagi, semayang sunat duha dulu 2 rakaat, masuk balik dalam kereta, terus drive. Bukan cara dia pergi buka radio lagu bagi drive apa semua, menyanyi cerit-cerit dalam kereta nak pergi hilang mengantuk. Yang tu wasilah yang tak kena kan. Dia ada banyak cara nak pergi hilang benda-benda itu. Maka apabila hilang mengantuk, maka tiadalah gendala apa-apa yang hendak diamalkan pada hari Jumaat itu. Bila hilang mengantuk, banyak benda lah kita boleh buat. Setidak-tidaknya boleh dengar khutbah dibacakan. Kalau belum masuk lagi time khutbah, bila hilang mengantuk, boleh duduk zikir pelan-pelan sementara nak tunggu masuk waktu Jumaat. Begitu. Daripada membaca dan berzikir dan berdoa dan sembahyang dan mendengar khutbah dan lainnya daripada barang yang mendatangkan pahala. Bila main masjid awal ni, buatlah apa-apa benda yang boleh dapat pahala. Setidak-tidaknya bila dah masuk masjid, nawaitul i'tikaf. Pahala terus on lah. Duduk i'tikaf tu subhanallah, 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 subhanallah. Meter lagi deras. Kan? Meter TNB ni. Buka aircon lagi deras jalan. Dia macam tu juga meter pahala kita. I'tikaf tu meter jalan lah. Subhanallah, subhanallah, dia deras lagi. Dia main la ilaha illallah, la ilaha illallah, pusin. Itu yang perlu dibuat oleh orang Islam pada hari Jumaat. Dan tiada mendatangkan barang yang membatalkan ayat semayang dengan sebab mengantuk tu. Bila mengantuk ni, dia boleh jadi punca batal ayat semayang. Mengantuk. Ada orang mengantuk nampak steady, lena sebenarnya, tapi steady. Duk keras hello. Kita tengok dia nampak muka kosong, tengok lena dah, kocok lena dah, tapi steady. Ada orang dia tak boleh steady bila mengantuk, buyung main belah ni, buyung. Bila dia melayah tu, dia duk bersila tu terangkat, bila terangkat batal wudu. Ada orang mengantuk tengok teruk, terantuk di meja ni sampai berapa kali, macam-macam. Jadi kalau hari Jumaat dia duk main macam tu, dia melayah ke kiri, dia melayah ke kanan, terangkat aja paha dia, batal wudu dia.
Maka dia kata bila kita tak mengantuk, terpelihara diri daripada batal wudu. Begitu. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Hadis ni Imam Syafi'i masuk dalam kitab dia. Masalah mengantuk pada hari Jumaat. Kata Imam Syafi'i, dan aku sukakan bagi seorang apabila mengantuk dia dalam masjid pada hari Jumaat, dan didapatnya satu tempat lainnya, dan tiada ia melangkah seseorang padanya. Itu dia. Imam Syafi'i pula kata, betul, kalau kita main masjid hari Jumaat kita mengantuk, Imam Syafi'i kata sebaik-baiknya dia bangkit pindah pergi ke tempat lain. Tapi nak bangkit pindah tu syarat. Imam Syafi'i kata jangan langkah orang. Jangan ubah daripada sini pergi belakang tu, ubah pada sini pergi duduk atas sejadah tu imam ke apa, yang tak mahu. Pasal apa? Pasal nak pi tu kita nak kena lalu ke orang. Langkah orang ni menghilangkan pahala jemaah. Maka Imam Syafi'i kata memang dia kata kalau mengantuk ubah tempat itu sesuatu yang baik, pasal Nabi suruh. Tapi nak pindah tempat tu jaga, dia kata jangan sampai kita melangkah orang lain. Bahawa berubah ia daripada tempat itu pergi ke tempat lain tadi. Nak berubah api itu jangan sampai langkah orang. Supaya berubah baginya dengan sebab berdiri itu. Dan pula berubah daripada tempat itu mengejutkan dan menjagakan daripada tidur. Tujuan dia tu nak bagi dia hilang mengantuk. Kan? Begitu. Dan jika duduk juga ia serta boleh dia menjagakan diri daripada mengantuknya dengan apa jalan yang dipikirkannya, maka tidaklah aku memakruhkannya yang demikian itu. Kalau dia ada cara lain, dia mengantuk, dia nak bangkit ubah tempat lain, tempat pun dah penuh, tak ada tempat boleh pergi dah, dia ada cara lain untuk nak hilangkan mengantuk. Selagi mana cara tu cara yang baik, Imam Syafi'i kata buatlah. Pusing tengkok bagi meletup ke, upak-upak rasa lega sikit ke. Jangan duduk tak duduk bang sorang-sorang tentu tu depa kepung angkat keluar. Kan? Buatlah apa juga cara yang tidak mengganggu orang tapi boleh menghilangkan mengantuk. Buatlah apa pun kan. Selek balik ke, pusing ke, baca apa ke macam. Buatlah apa pun. Imam Syafi'i kata, dan aku tidak memakruhkan apa juga yang dia buat dengan tujuan nak menghilangkan mengantuk. Dia kata begitu. Dan tiada aku sukakan berubah tempat jika memikirkan dia akan boleh dia menegahkan ngantuknya tanpa ubah tempat. Imam Syafi'i kata kalau dia boleh hilangkan mengantuk tanpa perlu ubah tempat, itu lagi baik. Dia kata tak payah ubah tempat. Yang pentingnya ialah jangan mengantuk. Begitu. Dan aku kirakan sudah dia berubah pergi ke tempat lain itu, manakala tidak terlawannya mengantuk padahal ia di tempatnya, dan sangkanya tiada hilang ngantuk melainkan dengan berubah. Dia ni mengantuk sungguh, dia tak payah buat apa dah, pulai tengkok meletup guna apa pejam balik, dia mengantuk sungguh. Kalau tak ubah tempat nescaya dia lena gitu. Dan jika duduk tempat dia di tempat dengan mengantuk, nescaya aku makruhkan dia yang demikian itu baginya. Maka makruhlah kalau dia tak bangkit pergi ke tempat lain, biar pergilah mengantuk, makruh dia kata. Yang pentingnya apa tuan-tuan? Yang pentingnya jangan mengantuk. Buatlah apa pun jangan bagi mengantuk. Begitu. Dan tiada ulang sembahyang atasnya apabila tiada tidur ia dengan tersengit dan rebah yang merenggangkan papan punggungnya. Dia kata. Dan sembahyang dia sah. Ayat sembahyang dia tak batal selagi mana dia duduk tetap macam tu. Tapi kalau terangkat aja paha dia dan sebagainya, batal ayat sembahyang, dia kena keluar, dia biar sembahyang lain. Imam Syafi'i kata macam tu.